Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Kerzari Afindi untuk Berita TVS. Ini tajuk-tajuk utama hari ini. You touch one, you touch all. Itu kata Abang Johari. Jambatan Batang Lupar kedua dijangka siap suku ketiga 2024. COVID-19 Sarawak jumlah keseluruhan kekal 699 kes. Gabungan Parti Sarawak GPS tetap tegas dengan pendiriannya untuk melindungi komponennya dari sebarang ancaman. Malah GPS mempunyai dasar You Touch One, You Touch All dan tindakan Parti Sarawak Bersatu PSB dilihat bertentangan dengan usaha kerajaan untuk menyatukan rakyat Sarawak. Sebelum ini, PSB atau lebih dikenali sebagai Parti Rakyat Bersatu UPP bersama membentuk Kerajaan Mesra GPS namun ambil keputusan untuk keluar dan bergerak sendiri. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg dalam kenyataannya hari ini berkata, berdasarkan aktiviti terbaru PSB, terbukti bahawa parti itu tidak lagi berminat untuk bekerjasama dan sekarang dalam permainan sendiri menentang GPS dengan kemasukan ahli politik dari kumpulan yang tidak berpuas hati. Selepas pilihan raya negeri 2011, SUPP mengalami krisis kepimpinan yang mengakibatkan perpecahan SUPP menjadi dua blok penyokong. Kepimpinan BN kemudian memutuskan bahawa masalah dalam SUPP harus diselesaikan secara damai oleh pihak yang berselisih dalam parti. Kerana itu bukan dasar BN negeri untuk mengganggu masalah dalaman parti komponen. Presiden PSB, Datuk Seri Wong Sungkoh dan kumpulannya dipecat oleh SUPP tetapi beliau dikekalkan dalam kerajaan kerana kepimpinannya mahukan aspek inklusif dan perpaduan komuniti Cina dalam pemerintahan. Ia sebagai respon kepada kenyataan yang dikeluarkan Sungkoh yang mengatakan bahawa penubuhan PSB adalah dari kalangan ahlinya dipecat dari Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP, bukan dari mereka yang tidak berpuas hati. Kenyataan itu, kata Sungkoh, disebut oleh Ketua Menteri semasa berucap pada konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Utara di Miri pada 5 September lalu. Walaupun tidak menyebut secara spesifik tetapi Abang Johari, kata Sungkoh, secara jelas telah merujuk kepada PSB. Malah dakwanya Abang Johari turut terlibat dalam penjenamaan semula UPP kepada PSB pada 8 Disember 2017 yang pada ketika itu beliau merupakan timbalan Ketua Menteri. Pembentukan kerajaan BN plus UPP pada ketika itu adalah dengan harapan kedua-dua parti dapat bekerjasama untuk kebaikan masyarakat Cina. Pengarah Kastam Sarawak Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha bakal menamatkan perkhidmatannya berkuat kuasa 14 September ini. Beliau akan bersara wajib setelah menabur bakti selama 3 tahun di negeri Sarawak. Cuma saya nak memaklumkan bahawa saya akan bersara dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada hari terakhir 14 September. Itulah kita amat berharap pengganti saya nanti akan dapat meneruskan apa-apa juga yang kita rancang untuk Kastam Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Sepanjang berkhidmat di negeri berkenaan serbuan rampasan barang selundup berupa minuman dan rokok pelbagai jenama sebanyak 17.477 juta ringgit disibu pada tahun 2018 merupakan pencapaian terbesar. 2018 kita ada menangkap 45 kontainer rokok kah? Minuman keras di Sibu. Dan ada juga tahun ini ada 7 kontainer. Tak ingatlah sebab saya tak ada data. Tapi yang saya ingat yang 45 kontainer dekat Sibu tu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching pada Selasa. Insiden banjir di Kanawit dan Sibu semalam bukan berpunca daripada pelepasan air empangan hidroelektrik HEP Bakun. Sebaliknya, menurut Sarawak Energy SEB, ia disebabkan oleh gabungan hujan lebat yang tidak bermusim serta air pasang.
Jelas SEB tiada pelepasan air terkawal dari HEP Bakun kecuali pengaliran generasi normal. Operasi pelepasan air terkawal dari takungan HEP Bakun telah bermula pada 9 Ogos lalu dan berakhir pada 22 Ogos. Bagaimanapun pihaknya akan sentiasa memantau paras air di takungan dan hilir sungai setiap hari. Pihaknya juga akan mendapat kebenaran dari Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak sekiranya ada keperluan untuk pelepasan air terkawal. Orang ramai terutama warga Sibu diminta untuk menonton siaran langsung sambutan Hari Malaysia menerusi televisyen dan elakkan untuk berkunjung ke Stadium Tertutup Sibu pada 16 September ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, usaha ini penting demi keselamatan semua susulan wabak COVID-19 yang masih belum reda. Siaran langsung tersebut akan dipancarkan menerusi saluran RTM serta Astro Awani dan TV Sarawak bermula 8.30 malam. Sambutan akan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Turut hadir Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Sesuai dengan norma baharu, sambutan akan dihadiri sekitar 500 tetamu sahaja yang akan disaring ketat di setiap pintu masuk. Selain amanat oleh Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Patinggi Abang Johari, majlis turut diserikan dengan upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia diikuti persembahan hiburan dan tayangan video. Sementara itu, Menteri Utiliti Sarawak yang juga pengerusi bersama sambutan, Datuk Seri Stephen Rundi dalam sidang media di Sibu sebentar tadi berkata, sambutan ini amat penting untuk terus diraikan biarpun dalam keadaan yang berhadapan dengan kekangan. Walaupun kita rasa itu bukan cara biasa kita merayakan sesuatu yang kita anggap besar artinya kepada orang-orang Malaysia. Jadi pada kali ini kita juga tidak terkecuali untuk menunjukkan semangat kemalaysiaan, semangat setia kepada negara. Semua lapisan masyarakat, semua pimpinan kaum menunjukkan betapa kita menghargai pembentukan Malaysia ini membawa kesejahteraan kepada Sabah, Sarawak dan juga rakyat di seluruh Malaysia. Kita sekolah Sendro ni dekat ini kehausan projek seperti yang sedia kala di sekolah lain. Tetapi dalam masa singkat, mana tak singkat, belum sampai 10 tahun, 2 penggal pun belum habis, Datuk. Banyak sudah projek yang kita dapat. Contohnya, Astaka. Dulu uzur, bukan lagi zaman 2000.
memiliki setakat tersebut. Ahli yang berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh yang sangat prihatin akan kemudahan asas di sekolah. Dewan di sekolah ini sangat penting untuk pihak sekolah membuat kerja sukan ataupun perhimpunan di dewan ini. Reaksi tersebut kami dapatkan daripada penduduk yang juga ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan St. Andrew Sarike setelah sebuah dewan serbaguna di sekolah tersebut siap pada Ogos tahun ini. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, bermula November tahun lalu, projek transformasi luar bandar RTP di sekolah itu menelan kos sebanyak RM400,000. Beliau yang juga merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Kuala Rajang berkata, projek RTP di kawasan tersebut seperti penambahbaikan dan pembinaan prasarana sekolah luar bandar adalah usaha sama yang disepadukan kerajaan negeri bersama pemimpin di peringkat dasar. Dengan kaedah itu, perancangan untuk menghapuskan status sekolah daif di Sarawak akan lebih cepat dalam masa yang sama memperjuangkan strategi pendidikan alaf baru di negeri itu. November yang tahun lepas. Jadi sememangnya Dewan ini perlu disiapkan dalam masa 4 bulan. Memang dia siap dalam masa 4 bulan oleh kerana PKP dan dia ditangguh sampai ini, tapi memang sudah siap lebih awal. Jadi alhamdulillah lah kita melihat seperti yang telah saya katakan tadi dari segi perancangan pembangunan di sekolah SK St. Andrew ini dari dulu memang sudah saya terlibat di dalam membangunkan prasarana menerusi peruntukan MRP saya ataupun RTP saya ataupun dari peruntukan dari ahli parlimen kita dan juga dari peruntukan dari yang lain seperti sekolah baru di St. Andrew ini. Selain itu, SK St. Andrew yang terletak kira-kira 11 km dari pusat bandar Sarike kini mempunyai bilik teknologi maklumat dan komunikasi astaka serta bangunan kelas baru yang turut dibina melalui program Sistem Binaan Berindustri IBS. Infrastruktur baru itu akan memberi manfaat kepada seramai 102 orang pelajar termasuk pelajar prasekolah untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran subjek di luar bilik darjah secara amali. Pelaksanaannya kini masuki 0.17% dan dijangka siap menjelang suku ketiga tahun 2024. Demikian perkembangan terkini projek Jambatan Batang Lupar kedua yang merupakan salah satu daripada pakej Second Trunk Road Project daripada Kerajaan Sarawak. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Semoy Peri, projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak itu menelan belanja lebih RM223 juta untuk pembinaan jambatan dan jalan sepanjang 2.15 km. Jambatan berkepanjangan 870 meter tersebut merupakan jambatan kabel terpanjang di Sarawak setakat ini. Kadar kelewatan projek adalah 79 hari dan ianya adalah disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di mana pelaksanaan projek sepatutnya bermula pada Mac 2020. Ini perkembangan COVID-19. Tiada kes baru dilaporkan pada Selasa dan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes. Kluster alam di Bintulu adalah satu-satunya kluster yang masih aktif di Sarawak. 7 telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, manakala 1 kes masih mendapatkan rawatan di Hospital Bintulu. Sementara itu, seramai 4 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. 2 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 1 dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 di Hospital Miri.
Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dalam memastikan kebajikan dan keselamatan para guru terjamin semasa bertugas, terutama di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Mudanya Dr. Anwar Rapai berkata ia termasuk beberapa perkara penting yang melibatkan pengurusan risiko. Dan pihak kerajaan negeri mengucapkan takziah, saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan takziah kepada keluarga, dan saya telah berbincang dengan pengarah pendidikan negeri mengenai insurans kepada guru-guru yang berada di luar bandar ini, khususnya guru-guru yang perlu menggunakan bot, perlu menggunakan jalan yang belum elok lagi. Sebab itu sebenarnya setiap guru kalau dia seorang ahli yayasan pendidikan, dia boleh membeli insurans. Beliau berkata demikian ketika mengulas insiden kemalangan jalan raya di Baram yang menyebabkan seorang guru maut pada Sabtu lalu. Dalam kejadian itu, mangsa Nur Anisa Osman, 29 tahun, maut manakala 3 rakannya cedera selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki mereka terbabas dan terjunam ke dalam gaung di kampung Longsan, kira-kira 220 km dari Miri. Untuk mereka, tapi kita akan bincanglah bagaimana kita membantu guru-guru yang mempunyai risiko tinggi ini, terutamanya yang mengajar di pedalaman Sarawak yang perlu melalui bot, sungai dan juga jalan yang tidak begitu elok. Sekian saja laporan untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS. Terima kasih.